Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk kita membincangkan tentang satu ilmu yang sangat agung, iaitu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu berkaitan dengan kita mengenali Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya. Jadi kita telah membincangkan 2-3 minggu yang lepas berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Ar-Razzaq yang bermaksud Allah yang Maha memberi rezeki. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung huraian kita. Kita akan lihat beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, yang menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rezeki kepada kita semua. Jadi kita masuk muka surat yang 165. Kita lihat ayat yang ketiga dalam muka surat tersebut, surah Al-Baqarah ayat 212. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya tanpa ada batas. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada sesiapa yang Allah kehendaki tanpa batas. Maksudnya Ar-Razzaq yang menunjukkan nama Allah yang bermaksud yang memberi rezeki, ia menunjukkan kepada sifat fi'liyah Allah, sifat yang menunjukkan perbuatan Allah memberikan rezeki. Jadi kita dah bincangkan pada awal-awal kuliah dulu, nama-nama Allah ada yang menunjukkan kepada sifat zatiyah, ada yang menunjukkan kepada sifat fi'liyah. Sifat zatiyah tu dia sifat yang sentiasa ada pada Allah, sifat hidup, Allah yang maha hidup. Manakala fi'liyah pula ialah berkaitan sifat yang menunjukkan perbuatan Allah. Jadi Ar-Razzaq dia adalah nama yang menunjukkan perbuatan Allah memberikan rezeki. Jadi bila sifat fi'liyah, sifat yang menunjukkan perbuatan Allah, maka dia berkaitan dengan masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang akan beri rezeki. Macam mana dia bagi rezeki, berapa banyak rezeki dia bagi, dia akan bagi kepada sesiapa yang dia kehendaki. Cuma bila dikatakan Allah bagi rezeki menurut kehendak dia, Allah Subhanahu wa taala juga sebut dalam Al-Quran tentang kriteria-kriteria manusia, makhluk yang akan menerima rezeki daripada dia. Jadi surah Al-Baqarah ini ayat 212, kita nak lihat sedikit konteks ayat dia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab? Allah lah yang memberikan rezeki tanpa kepada sesiapa yang dia kehendaki tanpa hisab. Jadi kita lihat daripada ayat yang ke-211. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. Tanyalah kepada Bani Israel. Tanya kepada Bani Israel, berapa banyak keterangan-keterangan yang telah kami berikan kepada mereka. Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atuhu fa innallaha syadidul 'iqab. Lalu Allah kata, sesiapa yang menukar nikmat Allah selepas nikmat itu sampai kepadanya, maka ketahuilah sesungguhnya Allah itu azab dia sangatlah pedih, sangat berat. Jadi dalam ayat 211 Allah suruh tanya kepada Bani Israel, tanya kepada orang Yahudi, berapa banyak keterangan
para rasul, kitab diturunkan kepada mereka. Hujah sampai kepada mereka. Lepas tu Allah kata, sesiapa yang menukar, yubaddil ni'matullah, sesiapa yang menukar nikmat Allah Subhanahu wa taala selepas nikmat tu sampai, maka ingatlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azab dia sangatlah pedih. Jadi nikmat dalam ayat ini dia merujuk kepada bayyinah, hujah, keterangan-keterangan yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Bani Israel. Jadi ayat ini nak menunjukkan kepada kita bagaimana nikmat dia bukan sekadar berkaitan benda yang fizikal, benda yang kita nampak materialistik, harta dan semisalnya. Bahkan datangnya para rasul, wahyu-wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan juga merupakan satu nikmat. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak tunjukkan macam mana Bani Israel, orang Yahudi ini, mereka adalah orang yang kufur kepada nikmat Allah. Mereka tukar nikmat Allah. Maksudnya lepas datangnya hujah, lepas datangnya para rasul, mereka tukar nikmat yang berbentuk keimanan, hujah itu, mereka memilih kepada kekufuran. Lepas tu Allah Subhanahu wa taala sebut di ayat yang ke-212, zuyyina lillazina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah. Kehidupan dunia ini, zuyyina lillazina kafaru, kehidupan dunia ini diperhiaskan, dijadikan cantik pada siapa? Pada orang-orang kafir. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, sampai orang-orang kafir itu mereka memandang rendah kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, sedangkan Allah bagi tahu orang-orang yang beriman ini, orang-orang yang bertakwa ini, kedudukan mereka lebih tinggi daripada orang-orang kafir ini pada hari kiamat. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Lepas tu baru Allah sebut, Allah lah yang memberikan rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki tanpa batasan. Jadi kita dah tengok tadi ayat yang 211 menunjukkan nikmat itu berbentuk keimanan. Manakala ayat yang ke-212 kata Syekh Sa'di rahimahullah, bagaimana rezeki-rezeki yang berada di dunia ini dan juga di akhirat. Jadi rezeki ni tak terhenti pada kehidupan dunia, rezeki juga ada pada hari akhirat. Syurga itu juga satu rezeki. Semua ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak akan dapat rezeki ini kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Syekh Sa'di, rezeki di dunia ini diperolehi oleh orang kafir dan orang yang beriman. Kat dunia ni kita dapat sama-sama, orang kafir, orang beriman, kita dapat rezeki Allah Subhanahu wa taala bagi. Kita dah bincang dulu pada nama Allah sifat Ar-Rahman. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala rahmat yang luas, dia bagi rahmat kat semua. Kat dunia ni, haiwan, tumbuh-tumbuhan, manusia, sama ada dia beriman atau tak beriman, dia bagi rahmat secara umum. Akan tetapi ada rahmat yang khusus dia bagikan kepada orang-orang beriman. Begitu juga rezeki. Jadi kata Syekh Sa'di, ada pun rezeki yang berada di dalam hati manusia daripada sudut ilmu, kefahaman. Begitu juga keimanan, perasaan cinta kepada Allah, takut kepadanya dan mengharap kepadanya. Tidaklah Allah berikan semua ini kecuali kepada orang yang dia cintai. Rezeki dunia dalam bentuk materialistik semua orang dapat. Tetapi keimanan, kesejahteraan di akhirat, masuknya ke dalam syurga, Allah pilih sesiapa yang Allah kehendaki. Bila kita kata masyiatullah, ia tidak akan terkeluar daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula kita kata Allah Subhanahu wa taala akan buat apa saja yang dia suka, kalau dia nak, dia campak je orang beriman masuk neraka. Tak. Masyiatullah Allah juga ada kaitan dengan keadilan Allah. Allah tak akan berlaku zalim dalam melakukan apa yang dia kehendaki. So kadang-kadang kalau kita belajar akidah, ada orang bincang, boleh tak Allah campak orang beriman yang berat timbangan amal kebaikan dia masuk neraka? Perbincangan macam tu. Sebab mereka nak bincang tentang
Apakah sifat yang wajib bagi Allah? Apakah sifat yang mustahil bagi Allah? Apakah sifat yang harus bagi Allah semisalnya? Jadi dia kata, adakah wajib untuk Allah masukkan orang beriman ke dalam syurga? Adakah wajib untuk Allah masukkan orang yang berat timbangan kebaikan dia ke dalam syurga? Kita katakan, memang Allah akan buat apa yang dia kehendaki. Allah memang akan buat apa yang dia kehendaki, dan apa sahaja yang dia nak, dia boleh lakukan. Tetapi Allah juga menyatakan dia tidak memungkiri janji. Allah juga menyatakan bahawa dia sama sekali tidak akan menzalimi makhluk-makhluknya. Jadi perbuatan Allah, walaupun berkaitan dengan kehendak Allah itu akan berkaitan juga dengan keadilan Allah. Allah tidak mahukan kezaliman. Dalam hadis kursi, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak akan melakukan kezaliman. Jadi sebenarnya perbincangan, adakah ada orang yang beriman yang memang kalau ikut timbangan mizan amal kebaikan dia lagi berat, dia akan masuk neraka? Itu satu perbincangan yang dah terkeluar daripada kefahaman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah dah kata dia tidak akan melakukan kezaliman. Allah tak akan lakukan kezaliman. Jadi di dunia semua orang dapat rezeki. Itu pun di dunia rezeki, jumlah rezeki, bentuk rezeki berbeza-beza setiap manusia. Nanti insya-Allah malam ni kita akan lihat bagaimana ada orang kadang-kadang dia merasakan dirinya berada di pihak yang benar kerana dia mendapat kekayaan. Itu sebenarnya cara orang kafir berhujah. Dia kata, kami benar sebab kami kaya. Kami benar sebab Allah bagi macam-macam kat kami, rezeki macam-macam kat kami. Jadi itu sebenarnya penghujahan orang-orang kafir. Kita akan lihat insya-Allah pada malam ni. Jadi kita lihat ayat yang seterusnya yang menceritakan juga tentang Allah bagi rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki. Surah Al-Isra ayat 30. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang melapangkan rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Jadi dalam ayat ni Allah kata Allah lah yang akan sempitkan rezeki seseorang atau luaskan, atau dalam bahasa kita panggil murahkan rezeki seseorang. Jadi kita nak tengok konteks ayat ni. Ayat ni surah Al-Isra ayat 30. Nak faham konteks ayat ni, kita tengok daripada awal, daripada ayat yang ke-26. Allah kata, wa atidhal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wa la tubadzir tabzira. Dan berikanlah, maksudnya berikanlah harta zakat kepada yang berhak daripada kaum kerabat kamu, daripada orang miskin dan orang-orang yang bermusafir. Dan janganlah kamu membelanjakan harta kamu dengan boros. Wala tubadzir tabzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu, orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan. Wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Dan syaitan itu adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Jadi Allah kata, bagikan hak kepada orang yang berhak menerima harta tersebut dan jangan membazir. Kerana membazir itu adalah perbuatan syaitan. Kita menyerupai syaitan bila kita membazir. Masuk ayat yang ke-28, Allah bagi nasihat kepada manusia. Apa yang perlu kita lakukan bila orang datang meminta pada kita, tapi kita mungkin tak ada harta nak bagi kat dia. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha. Dan jika engkau terpaksa berpaling, tidak melayani mereka kerana engkau menunggu rezeki daripada Tuhanmu yang engkau harapkan. Kadang-kadang orang datang minta tolong kat kita, tapi kita pun tak ada duit. Kita nak terpaksa tunggu hujung bulan dapat gaji baru kita boleh bagi kat dia, tolong dia. Jadi kalau tak boleh tolong, kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
faqul lahum qawlan maysura. Sebutlah kepada mereka, katakanlah kepada mereka perkataan yang menyenangkan hati. Dia sama macam dalam surah apa ni? Wa ammas-sa'ila fala tanhar. Surah apa tu? Ad-Duha kan, saya lupa nama surah tu. Wa ammas-sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta, janganlah kamu herdik. Ulama tafsir ada dua penafsiran kepada ayat ini. Pertama, orang yang minta bantuan, minta harta, minta sedekah, jangan kamu herdik. Jadi ayat ni terangkan kita jangan cakap kasar kat dia. Nak bagi, kalau tak boleh bagi, kita cakap perkataan yang elok atau kita diam sahaja. Jadi surah Ad-Duha tadi, wa ammas-sa'ila fala tanhar tu ada dua penafsiran. Tadi yang berkaitan sedekah, yang kedua, adapun orang yang bertanya. Orang yang bertanya, maksud tanya soalan, Allah kata kat Nabi Muhammad SAW, adapun orang yang bertanya, jangan kau herdik. Maksudnya macam mana pun soalan dia. Jadi surah Ad-Duha tu Allah ada dua penafsiran. Dan dua-dua tu betul lah. Maksud Allah bagi tahu kat Nabi SAW, orang meminta ke, orang tanya soalan, kita rasa soalan dia macam mana pun, jangan sesekali herdik orang tersebut. Lepas tu ayat yang ke-29 Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik. Janganlah kamu jadikan tangan kamu terbelenggu di leher kamu. Maksudnya jangan kamu kedekut sangat. Wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Jangan kamu letak tangan kamu kat leher kedekut sangat. Dan jangan pula kamu bentangkan seluas-luasnya tangan kamu. Maksudnya engkau menghulurkan dengan sehabis-habisnya. Jangan kau belanjakan harta kamu sehabis-habisnya. Fataq'uda maluman mahsura. Kerana nanti engkau akan duduk tinggal dalam keadaan tercela, mahsura, tak ada apa-apa. Jadi lepas cakap semua ni, baru Allah Subhanahu Wa Taala sebut, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhan kamulah yang meluaskan rezeki bagi sesiapa yang dia kehendaki, dan dia jugalah yang menyempitkannya. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah sangat mendalam pengetahuannya dan melihat akan hamba-hambanya. Kalau kita lihat ayat ni, Allah Subhanahu Wa Taala lepas sebut sesungguhnya Allah yang luaskan rezeki atau sempitkan rezeki, Allah kata sesungguhnya dialah yang lebih mengetahui. Dialah yang mengetahui, khabir, pengetahuan yang mendalam, basir, melihat. Dialah yang mengetahui, yang melihat keadaan hamba-hambanya. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kat kita? Kita lihat dalam kehidupan kita, ada orang dia miskin, dia kaya. Kadang-kadang timbul persoalan dalam kepala otak kita, kenapa macam ni? Ada orang tu dia bekerja bersungguh-sungguh, tapi dia miskin juga. Ada orang dia baik, suka tolong orang, dengan Allah dia baik, dia solat, semualah yang Allah suruh dia buat, dengan jiran-jiran dia baik, tapi dia hidup miskin. Kadang-kadang manusia terfikir, kenapa Allah buat macam ni? Ada orang jahat, penipu, tak amanah, tapi kaya raya, hidup dia senang, nampak bahagia. Tetapi ada orang ini soleh, baik akhlak dia, jaga hubungan dengan Allah dan makhluk, tetapi dia hidup susah. Dia hidup merempat, terpaksa meminta bantuan orang. Bukan dia malas, kadang-kadang dia memang tak mampu. Mungkin terfikir dalam pengetahuan, pemikiran manusia, kenapa berlaku macam ni? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala lepas bagi tahu dia yang luaskan rezeki dan sempitkan rezeki, dia bagi tahu dia yang lebih tahu tentang hamba-hamba dia. Dia yang lebih tahu apa yang terbaik untuk hamba-hamba dia. Dia yang lebih tahu kenapa dia bagi orang ini kaya, kenapa dia bagi orang ini miskin. Miskin kaya dia satu lumrah dalam kehidupan, dia akan sentiasa ada dalam kehidupan manusia. Jadi yang penting bagi kita ialah kita tak boleh menilai manusia dia berada di jalan kebenaran atau kesesatan hanya kerana dia itu miskin atau kaya. Tak boleh. Tak boleh. Jadi dalam ayat ini
Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita memberikan hak sedekah ataupun memberikan nafkah kepada orang yang berhak menerima dia, bayar zakat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala larang daripada membazir. Jadi membazir itu apa? Iaitu apabila kita membelanjakan harta kita pada tempat yang tidak berhak. Kita membelanjakan harta kita di jalan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita sebut tentang tadi memberikan nafkah, memberikan hak harta kepada orang yang berhak menerimanya, di sinilah penting untuk kita tahu prioriti kita. Siapa yang paling utama untuk kita bantu, nafkah kepada siapa yang paling utama untuk kita berikan. Sebab kadang-kadang kita takut kita nak lakukan ketaatan, kita nak tambah pahala kita dengan bersedekah. Lalu kita sedekah kepada orang, betul. Tetapi sedekah itu menyebabkan kita terabai orang yang wajib kita berikan nafkah kepada mereka. Maka benda itu tak boleh. Sebab tu penting kita tahu prioriti. Prioriti dalam kita lakukan ketaatan, yang wajib lebih utama daripada yang sunat. Jadi kena utamakan yang wajib berbanding yang sunat. Sama juga, kita mungkin ada banyak hutang dengan orang. Lepas tu kita pergi umrah. Hutang tak nak bayar, hutang dengan jiran. Jiran tengok dia pergi umrah, hutang pun tak bayar lagi ni. Jadi umrah tu baiklah ketaatan. Maksudnya dia belanjakan duit dia, di harta dia di jalan ketaatan, tetapi dia ada benda yang lebih utama untuk dia lakukan. Sebab tu kadang-kadang ramai orang lah dia ajar bila kita nak murah rezeki, kita kena bersedekah. Bagus, betul. Tapi ada orang dia ajar, dia kata kalau ada orang tu dia banyak hutang, dia kena banyakkan sedekah supaya dia mampu bayar hutang. Saya kata macam tak kena ni. Orang tu kalau dia banyak hutang, dia kena usaha bayar hutang tersebut. Bukan dia guna harta dia pergi sedekah sana, sedekah sini. Sedekah hutang dia dengan orang banyak lagi tak settle. Jadi sebab tu kita dalam kita beramal, kita sangat penting kita kena ada ilmu supaya kita tak tersilap. Jadi hutangnya adalah kategori dia. Ada yang memang kita dah tetapkan waktu, misalnya dalam tempoh setahun ke apa. Jadi kena tengok keadaan. Tapi yang penting benda yang wajib kita kena utamakan. Jadi bila seseorang itu membazir, dia membelanjakan harta dia bukan di jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala redai, maka itu dah termasuk dalam membazir. Bahkan dalam bersedekah pun kita ada had dia. Kita tak boleh bagi sedekah sampai habis semua harta kita, lepas tu kita pula meminta-minta kat orang. Benda tu tak boleh. Jadi ayat ini menerangkan kepada kita untuk bersederhana dalam berbelanja. Jangan kedekut sangat. Ada orang kedekut sangat. Dia kedekut dengan orang lain tu kita faham, tapi ada orang dia kedekut dengan diri dia sendiri, dia kedekut dengan ahli keluarga dia. Semua tak boleh. Dia takut sangat harta dia berkurangan, padahal harta dia banyak. Nak pakai pakaian yang buruk, padahal dia mampu pakai yang elok. Bagi anak dia pakai pakaian compang camping, koyak sana sini, sedangkan dia mampu bagi pakaian yang elok. Makan pun orang kata makan telur goreng setiap hari, sedangkan dia mampu bagi makanan yang elok untuk anak-anak dia. Jadi jangan kedekut sangat, dan jangan juga terlalu belanja membazir sampai nanti menyesal di kemudian hari. Jadi kita masuk tengok perenggan yang seterusnya. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan hamba-hambanya dalam beberapa ayat Al-Quran bahawa dialah yang menjamin makan dan rezeki bagi mereka. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang rezeki ni banyak. Rezeki banyak sangat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang rezeki, dan dia dalam pelbagai konteks. Jadi disebutkan di sini peringatan tentang rezeki dalam Al-Quran datang dalam dua bentuk. Pertama, iaitu ketika Allah nak menceritakan keadaannya memberikan kurnia dan kebaikan. Maksudnya waktu Allah SWT nak cerita kepada manusia tentang nikmat-nikmat yang dia bagi, Allah cerita tentang dia maha memberi rezeki. Yang kedua, Allah sebut tentang dia yang memberi rezeki ketika dia nak suruh manusia buat kebaikan, melakukan ketaatan, kebajikan dan semisalnya.
Jadi kita lihat contoh yang pertama dalam surah An-Nahl ayat 72. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afabil batili yu'minuna wa bini'matillahi hum yakfurun. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menjadikan untuk kamu daripada diri kamu pasangan-pasangan kamu, isteri-isteri kamu. Jadi macam kita tahu bagaimana penciptaan Hawa daripada Nabi Adam alaihissalam, dan menjadikan untuk kamu pasangan-pasangan kamu, anak-anak kamu, cucu-cucu kamu, dan dia memberikan rezeki kepada kamu minat thayyibat, daripada perkara yang baik-baik. Afabil batil yu'minun, lalu kenapa mereka beriman dengan perkara yang batil? Wa bini'matillahi hum yakfurun, dan kenapa mereka kufur dengan nikmat yang Allah bagi? Dalam ayat ni Allah nak ingatkan manusia tentang nikmat yang dia bagi. Dia bagi anak-anak, cucu, pasangan, rezeki daripada yang baik-baik. Tapi kenapa ni di sini Allah nak suruh manusia berfikir, kenapa kamu masih lagi beriman dengan yang batil? Kenapa kamu masih beriman dengan pokok, beriman dengan berhala? Kenapa kamu masih minta kepada selain Allah? Allah nak suruh kita berfikir. Kita lihat ayat yang seterusnya. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Allah kata, sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, kami angkat mereka, kami letakkan mereka di daratan dan di lautan, kami gerakkan mereka di daratan dan lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan kepada rezeki kepada mereka daripada yang baik-baik, dan kami telah lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu wa ta'ala nak ingatkan manusia, yang mana Allah dah lebihkan manusia berbanding makhluk-makhluk lain. Bahkan makhluk-makhluk lain, haiwan, tumbuh-tumbuhan diciptakan untuk manfaat manusia. Jadi Allah nak bagi manusia fikir. Kenapa Allah nak ingatkan? Sebab apa kita kena baca ayat-ayat macam ni? Supaya kita sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan yang kita dapat pada hari ini datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia bila dia rasa diri dia dapat nikmat ni semua dengan tangan dia sendiri, bukan pemberian daripada Allah, itu yang menyebabkan dia sombong. Dia rasa dialah yang paling mulia berbanding manusia-manusia yang lain. Sedangkan Allah kata Allah dah muliakan semua anak Adam. Dan bila Allah dah kata Allah dah muliakan anak-anak Adam, maka janganlah kita rendahkan diri kita seperti perangai-perangai haiwan. Maksudnya manusia adalah makhluk yang mulia berbanding haiwan, berbanding tumbuh-tumbuhan. Jadi jangan kita buat perkara-perkara yang menyebabkan kita lebih rendah kedudukan kita berbanding haiwan. Kita lihat ayat yang seterusnya, surah Ghafir ayat 64. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'a. Allah lah yang telah menjadikan untuk kamu bumi sebagai tempat untuk menetap dan langit sebagai atap. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Dialah yang membentuk kamu dan memperelokkan bentuk kamu. Wa razaqakum minat thayyibat, dan dia memberikan rezeki kamu daripada yang baik-baik. Perasan tak dalam ayat-ayat yang kita baca ni, apa perkataan yang Allah ulang-ulang? Thayyibat, yang baik.
Allah bagi rezeki yang baik. Mafhum mukhalafah dia, benda yang tak baik bukan rezeki sebenarnya. Kita tengok ayat yang surah An-Nahl tadi, wa razaqakum minat thayyibat. Ayat surah Al-Isra 70 wa razaqnahum minat thayyibat. Ayat surah Ghafir yang kita baca ni pun wa razaqakum minat thayyibat. Jadi rezeki tu benda yang baik. Jadi mafhum mukhalafah dia, benda-benda yang tak baik bukan rezeki sebenarnya. Walaupun benda tu menyenangkan kita. Ada orang kadang-kadang kita tegur dia, jangan buat macam ni, haram, jangan ambil rasuah, haram. Dia kata, lah rezeki aku kat sini. Jangan buat kerja ni, tak baik kerja ni, maksiat. Dah rezeki aku kat sini, nak macam mana? Dia kata rezeki dia kat situ, tapi benda yang dia buat tu maksiat, benda yang haram. Sedangkan Allah kata wa razaqakum minat thayyibat, Allah bagi rezeki kepada kamu daripada yang baik-baik. Jadi benda yang kita nampak sebagai rezeki tu sebenarnya bukan rezeki kalau benda tu haram. Kita dapat harta dengan cara yang haram, kita dapat harta dengan kita buat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan rezeki sebenarnya. Sebab rezeki tu tayyib, baik, elok. Benda yang khabis, teruk, jijik, dia bukan rezeki. Jadi kita kena faham konsep rezeki tu macam mana. Jangan semua benda kita kata rezeki, adalah rezeki aku macam ni, rezeki aku kat sini. Tempat yang dia kerja tu tempat maksiat, pekerjaan dia pekerjaan yang haram, pekerjaan dia pecah amanah, dia makan rasuah. Itu semua bukan rezeki sebenarnya. Itu musibah. Itu musibah untuk dia. Itu bukan rezeki. Sebab Allah kata rezeki itu benda-benda yang baik. Zalikumullahu rabbukum, itulah Tuhan kamu. Fatabarakallahu rabbul alamin, Maha agung Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan mentadbir sekalian alam. Jadi ayat-ayat yang kita baca ni Allah bagi tahu tentang dia bagi rezeki kepada manusia. Jadi ayat ni tak ada pun berbentuk arahan ke apa, tapi Allah nak bagi manusia fikir. Kenapa kita masih buat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan Allah bagi rezeki kat kita? Kita kalau orang lawan cakap kita kalau jadi majikan, pekerja bawahan kita tak ikut cakap kita, buat perkara yang merugikan syarikat kita, perniagaan kita, tak ada kita nak bagi bonus kat dia, potong gaji ada, kita pecat dia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi rezeki. Kita buat maksiat pun Allah masih lagi bagi rezeki. Orang kafir yang mensyirikkan Allah, Allah masih bagi rezeki kat dia. Sebab Allah bagi rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki. Kemudian kita lihat pula kategori kedua. Tadi yang menceritakan tentang nikmat Allah, ada pun contoh yang kedua. Allah dalam Al-Quran Allah menyebutkan dengan banyak peringatan kepada hamba-hambanya dengan tujuan untuk menyeru mereka taat dan beribadah kepadanya. Jadi ada kalanya Allah sebut dalam Al-Quran berkaitan nikmat dan rezeki yang Allah berikan atas dasar untuk bagi arahan kepada manusia untuk lakukan arahan Allah Subhanahu Wa Taala dan tinggalkan larangan Allah. Dan kalau kita lihat banyak daripada penceritaan tentang rezeki dan nikmat yang Allah bagi, Allah akan akhiri dengan seruan untuk menjauhi daripada mensyirikkannya. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 21, ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Semoga kamu menjadi manusia yang bertakwa. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a. Dialah yang telah menjadikan untuk kamu bumi sebagai tempat untuk kamu tinggal, sebagai hamparan tempat kamu tinggal, dan dia menjadikan langit ini sebagai atap untuk kamu. Wa
anzala minas samaa'i maa'a, dan dia jugalah yang menurunkan air hujan daripada langit. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, lalu dengan air hujan itu dikeluarkan buah-buahan sebagai rezeki kepada kamu. Jadi Allah sebutkan nikmat-nikmat dia. Dia yang bagi bumi sebagai tempat tinggal kita, langit sebagai atap. Dia yang ciptakan kita. Lalu Allah kata, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah. Janganlah kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala sedangkan kamu mengetahui. Kamu dah tahu Allah yang cipta kamu. Kamu dah tahu Allah yang bagi rezeki kepada kamu. Dia yang turunkan hujan, dia yang bagi buah-buahan. Dia yang hamparkan bumi ini luas kepada kamu. Lalu kenapa kamu masih nak syirikkan Allah Subhanahu wa taala? Jadi Allah ceritakan tentang rezeki dia untuk suruh manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang seterusnya surah Ar-Rum ayat 40. Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Allah, dialah yang mencipta kamu, kemudian dialah yang memberikan rezeki kepada kamu, kemudian dialah yang mematikan kamu, dan kemudian dialah yang menghidupkan kamu. Allah sebut semua ni. Aku yang cipta kamu, aku yang bagi rezeki, aku yang matikan kamu, aku yang hidupkan kamu. Lepas tu Allah sebut, hal min syurakaikum man yaf'alu min zalikum min syai'. Adakah daripada sekutu-sekutu, Tuhan-Tuhan yang kamu, benda-benda yang kamu jadikan Tuhan selain aku, yang kamu sekutukan aku dengannya, adakah daripada semua itu yang dapat melakukan sesuatu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala buat? Jadi Allah dalam ayat ini, lepas Allah sebut dia yang hidupkan, dia matikan, dia yang ciptakan, dia bagi rezeki, Allah tanya manusia, benda yang kamu sembah, pokok yang kamu sembah, berhala yang kamu sembah, orang mati yang kamu sembah, adakah mereka boleh hidupkan kamu, matikan kamu? Adakah mereka yang bagi rezeki kepada kamu? Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, dan maha tinggi dia daripada apa yang mereka persekutukan, daripada apa yang mereka syirikkan. Jadi dalam menyeru manusia kepada tauhid, Allah sebut tentang rezeki. Macam mana kufurnya manusia kepada Allah. Dia tahu Allah bagi rezeki, tapi dia sembah benda yang lain. Na'udzubillah min zalik. Kita lihat dalam surah Fatir ayat 3. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi alaikum. Wahai manusia, ingatlah nikmat Allah ke atas kamu. Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas samaa'i wal ardh. Adakah ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kamu rezeki daripada langit dan bumi? La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia. Fa anna tu'fakun. Lalu mengapa kamu berpaling? Kenapa kamu berpaling daripada mentauhidkan Allah? Jadi banyak ayat Al-Quran yang bercerita tentang konsep yang sama. Ingatkan manusia tentang rezeki Allah. Lepas tu Allah argue mereka balik. Dah tahu macam tu, kenapa pergi sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita lihat ayat yang seterusnya. Ayat yang terakhir untuk menceritakan tentang bagaimana Allah mengajar tauhid dengan cara mengingatkan manusia tentang nikmat Allah. Surah Al-Baqarah ayat 254. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl
min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Wahai orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala mimma razaqnakum, daripada sebahagian yang kami rezekikan kepada kamu. Sebelum datangnya hari yang tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Wal kafiruna humuz zalimun. Allah suruh kita infakkan harta sebelum datangnya hari kiamat. Kemudian Allah tutup ayat ni dengan orang-orang kafir itu ialah orang-orang yang zalim. Zalim dalam ayat ni merujuk pada syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi kita dah lihat bagaimana ayat-ayat yang berkaitan arahan Allah kepada manusia untuk mentauhidkan Allah. Allah mulakan dengan memberitahu mereka, mengingatkan mereka tentang nikmat-nikmatnya dan rezeki yang Allah dah bagi. Jadi bila kita ikut metod dakwah yang ada dalam Al-Quran, jadi begitulah juga kita mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi manusia berfikir. Mereka berfikir benda simple, siapa yang hidupkan mereka, matikan mereka dan semisalnya. Lepas tu kita ingatkan, kalau kamu dah percaya Allah yang bagi rezeki, kenapa kamu sembah selain Allah Subhanahu wa taala? Benda yang kamu sembah tu boleh ke buat macam yang Allah Subhanahu wa taala buat? Jadi Allah mengajar manusia untuk berfikir. Sebab iman ni bukan boleh dipaksa. Kita tak boleh nak paksa orang beriman. Kita tak boleh nak paksa orang tauhidkan Allah. Kita kena bagi mereka berfikir sampai mereka boleh terima perkara tersebut. Kemudian kita lihat yang seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala dan firman-Nya berkaitan rezeki ketika memerintah manusia untuk bersyukur kepadanya. Jadi tadi kita dah berlalu ayat-ayat yang berkaitan Allah sebut tentang rezeki untuk menyuruh manusia mentauhidkan Dia. Jadi sekarang kita masuk pula ayat-ayat arahan, ayat-ayat yang Allah bagi rezeki, beritahu tentang rezeki daripada manusia dengan tujuan untuk menyuruh manusia bersyukur pada Allah. Surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang beriman, makanlah daripada rezeki yang baik yang telah kami berikan kepada kamu. Washkuru lillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika benar hanya kepada Allah sahaja kamu menyembah. Jadi dalam ayat ni Allah sebut tentang rezeki yang dia berikan, lalu Allah suruh manusia bersyukur kepada dia. Jadi kita berhenti untuk azan sebelum kita sambung pada muka surat 168.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي رضيت بالرب وبالإسلام دينا محمد النبي. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pada muka surat 168. Tadi kita dah bincangkan bagaimana Allah memberi arahan kepada manusia untuk mentauhidkan dia dan bersyukur kepadanya dengan dia menyebutkan nikmat-nikmat dia. Jadi pada muka surat 168 kita akan lihat pula firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebutkan tentang rezeki ketika melarang manusia daripada membunuh anak-anak kerana takutkan kemiskinan. Dalam surah Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana hit'an kabira. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu kerana kamu takutkan kemiskinan. Allah bagi tahu jangan bunuh anak-anak kamu. Ada orang mungkin dia takut dia miskin, tak mampu nak besarkan anak, lalu dia bunuh. Mungkin dia gugurkan anak-anak tersebut. Jadi Allah kata jangan, larang. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu kerana takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang bagi rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Sesungguhnya membunuh mereka adalah satu kesalahan yang besar, dosa yang besar. Jadi kata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, ayat ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memerahmati, memberikan rahmat, bersifat rahmat kepada hamba-hambanya, kepada si ayah, kepada si anak. Lalu Allah sebab itu Allah larang daripada bunuh anak-anak. Kita jangan sebahagian pihak, kau di luar lah, dia merasakan pengguguran anak itu merupakan satu hak. So dia kata si ibu yang mengandung, jadi dia berhak, dia nak, kalau dia nak anak tu dia boleh teruskan, kalau tak dia boleh gugurkan. Dia bagi kita pengguguran anak itu adalah satu dosa yang besar, satu pembunuhan. Sebab itu menggugurkan anak itu adalah perbuatan yang diharamkan, sebab dia termasuk dalam membunuh. Anak itu telah dia makhluk manusia, cuma dia dalam rahim si ibu. Jadi sebab itu kadang-kadang ada perbincangan macam mana kalau si ibu itu dalam keadaan kritikal. Maksudnya kena pilih, nak selamatkan si ibu atau selamatkan anak dalam kandungan. Jadi mungkin ada perbincangan kat situ. Tapi pada asalnya tak boleh nak gugurkan. Sebab boleh ke kita bunuh orang lain sebab nak selamatkan diri kita?
Jadi ada perbincangan kat situ. Jadi tentang pengguguran bila dibenarkan dan semisalnya. Tapi pada asalnya perkara tersebut adalah terlarang. Sebab kita tak disuruh untuk membunuh. Anak tu dah ada dalam kandungan. Dia adalah makhluk Allah. Dia manusia. Kita bunuh sama macam kita bunuh orang lain. Cuma kadang-kadang bila menggugurkan anak tu sebab kita tak nampak. Waktu gugurkan anak tu tak nampak anak tu. Anak tu masih dalam rahim. Tapi bila keluar, dah gugurkan, keluarkan, waktu itulah baru timbul rasa menyesal dan nampak dah ada bentuk anak kan. Nauzubillah min zalik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala larang daripada bunuh anak kerana takutkan kemiskinan. Lalu Allah ingatkan manusia, Allah yang bagi rezeki. Allah yang bagi rezeki kepada si anak dan kepada ibu bapa dia. Jadi dalam Sahih Al-Bukhari ada sebuah hadis Nabi SAW, yang mana Nabi daripada Abdullah bin Mas'ud, dia kata bahawa Nabi SAW ditanya, ayu dhanbi indallahi akbar, dosa apakah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu kata Nabi SAW, an taj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka, untuk kamu mengadakan sekutu kepada Allah sedangkan dia yang cipta kamu. Lalu Abdullah bin Mas'ud tanya, kemudian dosa apa? Thumma an taqtula waladaka khasyata ay yat'amaka ma'ak, ay yat'ama ma'ak. Dosa yang kedua besar, yang seterusnya besar ialah kamu bunuh anak kamu kerana kamu takut dia makan bersama kamu. Maksud dia makan, ialah dia berkongsi rezeki dengan kamu. Lepas tu tanya lagi, kemudian apa wahai Rasulullah SAW? Lalu kata Nabi SAW, antuzaniya bihalilati jarik, untuk seseorang itu dia berzina dengan jiran dia, dengan isteri jiran dia sendiri. Hadis sahih Imam Al-Bukhari. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW sebut betapa besarnya dosa membunuh anak kerana takut miskin. Hadis sahih Imam Al-Bukhari. Jadi kita tutup pada malam ni, bila kita bincang tentang larangan membunuh kerana takutkan kemiskinan, lalu timbul perbincangan di zaman moden ini tentang hukum family planning, merancang keluarga. Jadi perancangan keluarga kita boleh bahagikan kepada dua. Pertama, yang memang menghalang daripada melahirkan anak terus. Maksudnya dia melakukan proses pemandulan. Maksudnya lepas tu dah tak boleh dah beranak langsung dah. Yang kedua, dia merancanglah sama ada dia jarakkan tempoh kelahiran dengan pelbagai cara yang doktor biasanya lepas kelahiran nanti nurse dekat klinik kesihatan dia akan ajar si ibu bagaimana cara rancang keluarga, sebab benda tu melibatkan kesihatan si ibu, keselamatan, tentang kita nak uruskan anak-anak kita. Lebih lagi zaman sekarang bila ramai berderet, kadang-kadang kita tak sempat nak tengok, nak jaga dia, nak tumpu perhatian kat dia. Jadi ada dua bentuk. Yang pertama tadi yang menghadkan, maksudnya dia potong salur tu terus tak boleh beranak dah lepas tu, yang tu memang haram. Yang tu memang haram. Jadi macam mana pula dengan perancangan keluarga yang bukanlah sampai memandulkan? Maksudnya kita just buat sementara, maksudnya nak jarakkan tempoh bersalin, mungkin 2 tahun dan semisalnya, atau dalam istilahnya disebutkan sebagai tanzim al-usrah. Khususnya lagi bila dilakukan kerana isu ekonomi, mungkin keluarga tu susah, jadi dia jarakkan ataupun dia hadkan jumlah anak dia jarakkan, lepas 2 tahun baru nak bersalin lagi. Jadi sebahagian ulama kata tak boleh, walaupun bukan memandulkan, maksudnya merancang cara azal ke atau cara-cara moden yang ada untuk dijarakkan sebab kita tak nak bagi anak berderet ramai. Sebahagian kata tak boleh. Mereka berhujah menggunakan ayat ni lah, jangan bunuh anak kamu kerana kamu takutkan kemiskinan. Sebab mereka nampak benda tu ada penyerupaan dengan amalan jahiliah yang membunuh anak-anak kerana takutkan miskin. Seolah-olah kita tak beriman bahawa Allah yang bagi rezeki kepada kita dan anak-anak kita. Pendapat kedua pula, mereka memperincikan perancangan keluarga ini
kepada tanzim an-nasal, perancangan keluarga, perancangan anak, dan tahdidun nasal. Tanzim an-nasal merujuk kepada menjarakkan anak dengan menggunakan kaedah-kaedah kalau zaman dulu azal, ataupun sekarang ada pil perancang dan semisalnya lah. Ada pelbagai benda yang nurse akan terangkan bagaimana nak merancang keluarga. Maksudnya dia bukan selama-lamanya. Masa lepas tu boleh lah. Maksudnya kadang-kadang dia ada pasang alat atau ubat yang mana sementara waktu si isteri takkan bersalin, takkan mengandung. Dari dalam tempoh beberapa tahun kemudian dia akan boleh mengandung. Jadi sebahagian ulama' membenarkan perkara tersebut dengan syarat pertama, beriktikad bahawa kalau Allah nak bagi anak, Allah bagi anak juga. Jadi ini kita kalau tanya kat doktor-doktor, kat klinik ke apa, mereka tahulah kadang-kadang ada orang dia dah buat dah, dia dah ikutlah nasihat nurse untuk lakukan family planning, tapi dapat juga anak. Jadi kita kena terimalah itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tak boleh mendatangkan kemudaratan kepada pasangan, khususnya isteri. Ini saya ringkaskan daripada fatwa mufti wilayah. Maksudnya cara perancangan keluarga tu tak boleh mendatangkan kemudaratan. Tak bolehlah, kalau terutama kalau khususnya kalau yang jenis guna ubat-ubatan atau pil perancang tu, kadang-kadang dia akan memberikan impak pada kesihatan. Ketiga, dilakukan dengan persetujuan kedua-dua pasangan suami isteri. Maksudnya family planning tu kena dua-dua setuju. Tak boleh salah seorang, tak boleh buat tanpa pengetahuan pasangan. Apa dalil mereka? Hadis sahih dari Imam Al-Bukhari yang mana para sahabat Jabir radhiyallahu anhu kata, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah SAW. Kami melakukan azal di zaman Nabi SAW. Azal ni salah satu bentuk perancangan keluarga untuk bagi isteri tak mengandung di zaman Nabi SAW, dan ketika itu Quran turun dan tidak datang pula larangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW sendiri pernah ditanya tentang azal. Nabi SAW tak larang, cuma Nabi SAW sebut, ma'alaikum alla taf'alu fa innallaha qad kataba man huwa khaliqun ila yaumil qiyamah. Apa yang seeloknya tak buat, kalau tanpa sebab seeloknya tak buatlah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menuliskan siapakah yang akan menjadi pencipta bagi setiap sesuatu sampai dekat masa. Allah dah tetapkan kamu akan dapat anak berapa dan semisalnya. Jadi ringkasnya, tanzimun nasal ni dibenarkan seperti syarat-syarat yang kita sebutkan tadilah. Dan inilah keputusan yang diputuskan oleh Majma' Fiqh Al-Islami di bawah pertubuhan OIC ketika bersidang pada tahun 1988, yang mana mereka menyatakan haram menghilangkan kemampuan untuk reproduksi, maksudnya melahirkan anak daripada lelaki ataupun wanita, atau kita kenali sebagai proses pemandulan. Benda tu memang haram, confirm. Pengecualian hanya dalam kes-kes yang darurat sahaja. Yang tu haram. Yang kedua, dibolehkan untuk mengawal secara sementara kemampuan untuk melahirkan anak dengan tujuan menjarakkan antara tempoh kehamilan ataupun menghentikan kelahiran pada tempoh-tempoh yang tertentu, walaupun dengan sebab ekonomi. Dan ini juga yang diputuskan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin. Dia benarkan perbuatan tersebut untuk kemaslahatan ekonomi keluarga. Dan begitu jugalah Muzakarah Fatwa Kebangsaan juga membenarkan perkara tersebut. Cuma yang penting kita kena ingat syarat yang pertama tadi, iktikad kita Allah yang sama ada takdirkan anak tu akan lahir atau tak. Sebab apa? Kita takut ada orang dia buat perancangan keluarga. Ialah mungkin sebab ekonomi, mungkin sebab kesihatan pasangan dia. Tetapi ditakdirkan Allah, mungkin anak dia baru lahir, lepas 9 bulan tiba dapat anak lagi seorang, dalam keadaan orang kata unprepared. Dia rasa dia dah buat perancangan keluarga, dah ikut step-step yang diberikan, tiba-tiba mengandung juga isteri dia, lahir anak. Kat sini keimanan kita kepada qada dan qadar kena tinggi. Sebab kalau tak, satu, kita mungkin akan kufur kepada takdir yang Allah dah tetapkan. Yang kedua, kasihan kat anak tu. Sebab bila dia lahir dalam keadaan kita, bukan dalam keadaan hati kita terbuka menerima kelahiran dia, mungkin dia akan memberikan impak cara kita
menzahirkan kasih sayang ke anak kita dan semisalnya. Jadi buat perancangan keluarga dibenarkan, tapi ingat Allah Subhanahu Wa Taala juga yang bagi bekas kepada perkara tersebut. Wallahu alam. Sampai di sini saja. Jadi insya-Allah bab Allah Ar-Razzaq kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Jadi sebelum kita bersurai, ada sebarang soalan? Muslimin ada soalan? Adik ada soalan? Tak ada? Ustaz cerita apa tadi? Rezeki. Nama Allah apa kita bincang malam ni? Ar-Razzaq. Bagus. Yang muslimat ada soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan, kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.